Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk pelajaran kita ialah pembiasan cahaya. Sekarang, cuba buat pemerhatian terhadap 4 gambar yang ada ini. Kita pergi gambar yang pertama. Dalam mangkuk ini, kita lihat ada air. Bagaimana keadaan pembaris itu? Kemudian, gambar yang kedua, air ini diwarnakan kuning supaya dapat mudah untuk lihat keadaan gambar ini. Pembaris ini dalam air ke luar air? Di luar. Bagaimana pemerhatian anda terhadap pembaris ini? Lihat pula yang ketiga. Pembaris ini berada di mana? Dan bagaimana keadaannya? Dan gambar yang keempat, bagaimana keadaan pembaris ini? Sebahagian dalam air, sebahagian lagi di luar air. Boleh anda nyatakan pemerhatian? Saya beri masa. Okey. Sekarang, soalan 1. Sekiranya anda rasa ragu-ragu untuk nyatakan pemerhatian anda, sila jawab soalan ini. Situasi yang manakah pembaris kelihatan lurus seperti biasa? Okey. Kita dapati ada pembaris yang lurus kan? Macam mana keadaan pembaris itu? Yang kedua pula, situasi yang manakah pembaris kelihatan bengkok? Okey. Yang bengkok ini adalah pembaris yang sebahagiannya dalam air dan sebahagiannya di luar air ataupun di udara. Sekarang, mari kita lihat video ini. Tadi, kawan kita ini dia letakkan pensel dalam mangkuk. Apa dia dapati? Dia dapati pensilnya bengkok. Gambar tadi apa? Pembaris yang bengkok. Macam mana keadaannya? Sebahagian pensel di luar air, sebahagian pensel dalam air. Maka dia akan dapat pensel yang bengkok apabila dilihat. Herannya dia. Sekarang ini, lihat apa penerangannya. Penerangannya ialah daripada mata pensel tadi, ada sinar cahaya yang bergerak sehingga ke permukaan air. Selepas itu, sinar cahaya tadi bergerak, ada bengkok di sini, terus ke mata pemerhati. Okey, itu saja. Okey. Kita ulang semula. Mula-mula, sinaran daripada hujung pensel yang lurus tadi menuju kepada permukaan air, kemudian bengkok menuju ke matanya, itu yang warna merah. Kemudian sinaran daripada mata tadi menjejaki semula sinaran tadi dan ianya bergerak lurus sehingga ke bahagian pensel yang bengkok. Itulah penerangannya kenapa ia lihat pensel itu bengkok. Ulang semula. Daripada mata pensel
cahaya merah menuju ke mata. Kemudian cahaya kuning daripada mata gerak lurus. Itulah yang lihat image tadi. Itulah yang dia lihat kenapa pensel tadi menjadi bengkok. Okey. Sekarang ini kita perlu membuat pemerhatian. Di mana bengkok ini disebut pembiasan ya. Yang kita lihat tadi sistem dari bengkok itu adalah pembiasan cahaya namanya. Sekarang lakukan pemerhatian pada gambar di mana berlaku pembiasan cahaya. Nak lihat di mana bengkok itu mula berlaku. Lihat gambar yang pertama, perhatikan. Inilah batang aiskrim. Perhatikan. Gambar yang kedua, di mana bengkok itu mula berlaku. Gambar ketiga, gambar keempat. Dapat dah jawapannya? Okey. Ini ada video supaya kita dapat lihat dengan jelas di mana bengkok itu berlaku. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Kita masukkan batang aiskrim. Kemudian, okey, dapat tak? Kita ulang semula supaya jelas. Di mana berlaku? Beri jawapan, beri jawapan. Okey, dah dapat jawapannya? Kita lihat ya. Okey. Di manakah pembiasan atau bengkok mula berlaku? Okey, kita bandingkan jawapan. Pembiasan berlaku pada sempadan antara dua medium. Tadi medium udara dengan air. Contoh tadi ya. Pembiasan berlaku pada sempadan antara dua medium dan ianya disebabkan oleh perubahan had laju gelombang cahaya melalui sempadan antara udara dengan air. Jadi, di mana mula bengkok tadi adalah sempadan antara air dengan udara. Kenapa? Kerana had laju cahaya dalam udara adalah berbeza had lajunya masa dalam air. Akibat perubahan had laju. Okey, cuba fikir. Dalam udara lebih laju ke dalam air lebih laju? Dalam udara lebih laju berbanding dengan air. Perubahan had laju cahaya itulah yang menyebabkan berlakunya pembiasan ataupun pembengkokan cahaya tadi. Jadi kita perlu tahu berapa had laju cahaya dalam vacuum. 3 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Ini simbol had laju. Udara kurang sedikit 2/3 kali 10 kuasa 8. Dalam air lagi kurang had lajunya 2 kali 10 kuasa 8. Dalam kaca lagi kurang iaitu 1.2 kali 10 kuasa 8. Kenapa dalam vacuum yang paling laju? Sebab apa? Dalam vacuum tidak ada zarah. Dalam udara zarahnya jarak-jarak. Jadi had lajunya itu kuranglah sedikit sehingga dalam kaca molekul-molekul tersusun dengan teratur. Jadi had laju cahaya melalui itu lebih perlahan lagi secara perbandingan. Kecenderungan sinar cahaya membengkok adalah bergantung kepada had laju gelombang cahaya. Had laju gelombang cahaya itu mungkin semakin bertambah ataupun semakin perlahan apabila ianya menyeberangi sempadan bagi medium yang kedua. Jadi, kalau daripada udara kepada air, udara
Hak laju cahaya lebih laju dalam air, hak laju cahaya lebih perlahan lagi. Jadi perubahan hak laju cahaya ini menyebabkan perubahan dalam arah cahaya. Itu sebabnya dia bengkok. Perubahan arah cahaya itu. Ya. Okey, contoh. Apabila cahaya merambat dari udara ke air seperti contoh tadi, hak laju cahaya berkurangan menyebabkan cahaya terus merambat pada sudut dan arah yang berbeza. Ingat, itu sama ada bertambah atau berkurang, maka cahaya tadi akan mengalami bengkok. Ya, okey. Jadi kita perlu tahu secara gambar rajah macam mana hendak melukis. Okay, jadi sekarang ini kita lihat bahagian atas ini adalah udara. N adalah indeks pembiasan bagi udara iaitu 1. Bahagian bawah pula adalah air. N indeks pembiasan bagi air adalah 1.33. Ya, okey. Jadi kita perlu ada sempadan ini antara medium udara dan juga medium air. Selepas itu, kalau kita nak buat uji kaji, kita perlu lukis dahulu ni. Lukis dahulu garisan ni, pemisah ini, kemudian garisan normal. Ini sudut 90 darjah, ya, normal, ya, okey. Kemudian dalam amal kita yang guna kotak sinar. Kotak sinar ini adalah ianya mengandung mentol di sini, dan di hadapannya ini adalah penghadang dan ada satu jalur yang halus supaya cahaya boleh melaluinya untuk menghasilkan satu alur cahaya, ya, yang seperti pada gambar rajah kita ini, ya. Okey. Jadi di sini letak kotak sinar itu di sini sebagai sumber cahaya, ya. Kotak sinar, kita tandakan dahulu dengan pensel, kemudian di bahagian yang sini, ya. Ini dipanggil sinar 7. Ini dipanggil sinar pembiasan. Okey. Jadi kemudian kita ada sudut 7 dengan simbol I. Sudut 7 antara garisan normal, yang bersudut tegak dengan sempadan antara dua medium ini dan juga sinar 7. Ini dipanggil sudut 7. Kemudian pula R ialah sudut pembiasan antara garisan normal dan juga sinar pembiasan. Indeks pembiasannya lebih tinggi lagi. Jadi cahaya akan terbias ke arah normal. Jadi mula-mula mesti ada idea. Bahagian sinar 7 mediumnya apa? Bahagian pembiasan ini mediumnya apa? Jadi udara dengan air. Udara ini ianya kurang tumpat berbanding dengan air. Sudut sini lebih besar, air ni lebih kecil lagi. Ya. Okey. Jadi sudut 7 bagi udara ini lebih besar berbanding dengan sudut pembiasan bagi air. Okey. Jadi cahaya terbias ke arah normal. Okey, seterusnya. Ini penerangan seperti tadi jugalah. Apabila cahaya merambat dari udara ke dalam air, hak laju cahaya di udara lebih besar. Hak laju cahaya berkurangan melalui air menyebabkan cahaya mengubah arahnya. Ya. Perbezaan hak laju antara dua medium. Jadi perubahan arah cahaya inilah yang dipanggil pembiasan. Ya. Okey. Apabila cahaya memasuki bahan yang mempunyai indeks pembiasan yang lebih tinggi, contoh udara kepada air, maka
sinar akan membengkok ke arah garisan normal. Maksudnya sudut di bahagian air lebih kecil berbanding sudut di bahagian udara. Okey, sekarang ini ya, ketujuh ini mediumnya adalah air untuk rajah ini. Bahagian pembiasan ini mediumnya ialah udara. Jadi mula-mula kena ada pada fikiran kita. Sudut air dengan udara, mana yang lebih besar dan mana yang kecil sudutnya. Jadi untuk air ini indeks pembiasannya 1.33, maka sudut tujuhnya adalah lebih kecil. Bagi udara pula, indeks pembiasannya 1, maka sudut pembiasannya lebih besar lagi. Sekarang kita lihat, ya, seperti tadi, mesti ada garisan pemisah antara medium air dan medium udara. Selepas itu, kita bina garisan normal yang bersudut 90 darjah antara garisan normal dan juga sempadan antara air dan udara. Kemudian kita ambil kotak sinar, letak di sini sebagai sumber. Sinar alur cahaya tadi kita tujukan kepada sini. Ya, pertemuan garis normal dengan sempadan. Kita tujukan. Kemudian apa jadi pada had laju cahaya? Semakin laju ke semakin perlahan perbandingan air dengan udara. Kita tahu bahawa had lajunya semakin bertambah, semakin laju. Akibatnya adalah apa yang berlaku? Cahaya sinar pembiasan ini bergerak menjauhi normal. Jadi sudut pembiasan ini lebih besar lagi berbanding dengan sudut 7 pada bahagian air. Jadi di sini daripada air ke udara, perbandingannya laju cahaya lebih lagi di udara, menyebabkan sinar pembiasan ini bergerak menjauhi normal. Jadi lebih besar lagi lah sudutnya. Okey, penerangannya, cahaya merambat memasuki medium kedua, iaitu daripada air ke udara. Had laju meningkat, maka cahaya pembiasan membengkok jauh dari garisan normal. Okey, apa itu definisi pembiasan cahaya? Ia adalah suatu fenomena di mana alur cahaya tadi merambat pada sudut yang tertentu di dua medium yang berbeza indeks pembiasannya. Maksudnya dua bahan yang berbeza. Itu dia definisi pembiasan cahaya. Okey, indeks pembiasan ini ya, dia tak sama dengan ketumpatan fizikal. Ketumpatan ialah jisim perisi padu. Okay, sekarang kita lihat, ini ialah nilai indeks pembiasan. Vacuum 1, udara 1, hampirlah ya. Tapi indeks udara ini lebih besar lagi. Air 1.33, kaca 1.52. Ini yang dia kaca, nilai N antara 1.47 hingga 1.90. Pembiasan cahaya. Ianya tentang pergerakan cahaya melalui medium yang berbeza. Okey, kita nak faham di sini.
di mana ada pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu boleh berlaku daripada udara ke air ataupun air ke udara. Contoh, ini boleh pakai air. Dalam kolam lah. Kita tengok kolam nampak cetek. Sudu dalam gelas nampak bengkok. Dia melibatkan udara dengan air. Lagi satu, udara ke kaca ataupun kaca ke udara lah. Salah satu. Kita dapat lihat di mana pada pembiasan cahaya ini berlaku pada kanta pembesar, cermin mata, bongkah kaca. Tadi pembiasan cahaya ini adalah berguna kepada kita dan juga berguna dalam kehidupan kita. Okey, jadi sekarang ini kita katakan bahawa pembiasan cahaya ini tentang sinar cahaya tadi yang mengalami bengkok. Jumlah bengkok tu bergantung pada apa? Okey, yang pertama bergantung kepada had laju ataupun jenis medium. Jadi kalaulah udara, mediumnya udara, maka cahaya tadi laju. Bila mediumnya air, had laju cahaya tadi dah berkurangan. Okey. Jadi medium bahan menyebabkan had laju cahaya sama ada bertambah ataupun berkurang. Apabila berlaku perubahan ini pada had laju, menyebabkan cahaya tadi mengalami pembiasan ataupun membengkok. Okey. Kita lihat lagi rajah sinar ini. Rajah sinar pembiasan. Okey. Sinar cahaya membias ke arah garis normal. Artinya pada bahagian pembiasan ini, apabila cahaya bergerak dari medium yang kurang tumpat kepada medium yang lebih tumpat. Tadi contoh di sini, udara kurang tumpat, kaca lebih tumpat. Maka sinaran selepas sinaran tujuh dan sinaran pembiasan, ianya akan mendekati normal. Maksudnya sudut pembiasan ini menjadi lebih kecil. Jadi ingat, kalau kurang tumpat kepada yang lebih tumpat, sinar pembiasan ini menghampiri ataupun ke arah normal. Sudutnya lebih kecil. Boleh? Daripada kurang tumpat kepada lebih tumpat. Okey. Kemudian daripada kaca kepada udara, iaitu daripada medium yang lebih tumpat kepada yang kurang tumpat, apa jadi? Sinar pembiasan ini ianya akan menjauhi normal. Berarti sudut pembiasan ini akan lebih besar berbanding dengan sudut 7. Merujuk kepada medium. Kerana medium memberi kesan kepada had laju cahaya. Yang kedua ialah kebengkokan tadi merujuk pada sudut sinar 7. Okey. Jadi sekarang ini supaya kita faham, mari kita lihat video ini. Di manakah, sudut yang manakah yang kita dapat lihat bengkokan yang banyak? Sekarang ini video kamera ini berada di bahagian atas. Di sebelah atas rod. Bengkok tak? Bengkok ke tak bengkok? Okey, sekarang kita lihat video ini. Sekarang kamera tadi semakin bergerak ke hala ke tepi
Macam mana? Bengkok ke tak bengkok? Mana yang lebih bengkok? Okey. Jadi sekarang ini nak lihat mana banyak yang bengkok, macam mana sudut tuju itu. Sudut sinar tuju itu bagaimana? Ini daripada atas pemandangannya. Ingat, ini adalah garis normal daripada atas ni ya. Kita ada bahagian udara atas bawahnya air, maka ini adalah garisan normalnya. Maka apabila kita kamera berada pada garis normal ini, apa yang berlaku? Dan apabila kamera ini digerakkan ke tepi sampai ke tepi besin ini, bagaimana? Jadi macam mana nak dapat sudut bengkok yang banyak itu ya? Okey, kita lihat, kita ada 2 video. Okey. Nampak dah bengkok, kamera dah pergi ke tepi. Okey. Alright. Okey, ini lagi satu video sebenarnya. Sekarang kamera ke atas, kamera sudah ke tepi. Lagi banyak bengkoknya, lagi besar sudut tuju itu, lagi besarlah bengkokannya ya. Okey, cukuplah itu. Apakah pemerhatian yang didapati? Sudut bagi sinar tuju. Jika cahaya memasuki bahan pada sudut lebih besar, jumlah pembiasan bengkok akan lebih kelihatan. Okey. Jadi sudut sinar tuju ni adalah antara garisan normal dan juga sinar tuju. Okey, sebaliknya jika cahaya masuk ke suatu bahan secara lurus kepada bahan pada 90 darjah daripada bahagian atas ya, maksudnya sama dengan garisan normal. Laju cahaya masih perlahan tetapi sinar cahaya tiada perubahan sama sekali. Cuma laju cahaya tu je perlahan. Tadi kita tak ada mengalami pembengkokan sinar cahaya tadi ya. Okey. Jadi sekarang ini kita ada hukum pembiasan. Ya. Sudut pembiasan bagi suatu alur cahaya yang merambat dari satu medium ke medium yang lain bergantung pada pertama jenis bahan, yang kedua sudut sinar tuju. Lagi besar sudut tujunya, lagi besarlah bengkoknya. Adik boleh ingat tak? Sudut sinar tuju ni antara garisan normal dan juga sinar tuju ya. Okey, apakah kesimpulan kita? Yang pertama, kita perlu tahu definisi pembiasan cahaya. Yang kedua, pembiasan berlaku di sempadan antara dua medium yang berbeza. Yang ketiga, pembiasan berlaku disebabkan perubahan hal laju cahaya semasa melalui sempadan antara dua medium yang berbeza. Faktor pembiasan tadi bergantung kepada perubahan hal laju cahaya ataupun perubahan medium bahan. Kedua, sudut sinar tuju. Yang kelima, pelajar-pelajar perlu tahu untuk melukis rajah sinar bagi pembiasan cahaya apabila cahaya itu melalui medium yang berbeza. Yang keenam, apakah contoh-contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan seharian? Jadi,
pembiasan cahaya ini kita dapati dalam kehidupan kita dan ianya berguna. Teknologinya memberi kemudahan dalam kehidupan kita. Okey, sekian sahaja.